Betul lagi. Betul. Tak ada pergi cari cik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pak Aris doakan anda dalam keadaan terbaik. Pak Aris doakan anda semoga diberi kekuatan untuk menempuh setiap cabaran. Andainya Allah kirimkan kita dengan ujian Allahu Akbar yang berat, yang tak terpikul oleh kita, ingat Allah tidak pernah sama sekali menzalimi kita. Maka respon kita, jangan kita menzalimi diri kita sendiri. Setiap kadar dan kadar yang Allah tentukan dalam hidup kita, sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita, terbaik untuk iman kita, terbaik untuk kehidupan kita. Kalau kita respon dengan cara yang baik, baiklah hasilnya. Kalau kita respon dengan cara yang tenang, tenanglah hasilnya. Kalau kita respon dengan yakin pada Allah, maka dapatlah keyakinan itu nanti insya-Allah. Maka sahabat-sahabat, dalam kehidupan ini kan, perkara paling asas, perkara paling penting kembali pada Allah. Kan, hebat mana pun kita, kan, tuan guru ke ustaz, ulama besar mana pun, kita tetap bergantung pada Allah. Apatah lagi orang macam kita, dosa yang banyak, kan, banyak buat silap, banyak buat salah, kan, selalu dan kerap ingkar dengan perintah Allah, maka lebihlah kuat kena kembali pada Allah, lebihlah jitu kena kembali pada Allah, lebihlah kan, peruntukan masa kita untuk balik kepada Allah, kembali pada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Suka untuk saya ingatkan, masuk je bagi salam. Itu tiket untuk live sini. Masuk je bagi salam. Apa salah? Kan, masuk je bagi salam. Mudah-mudahan salam kita nanti dijawab oleh orang-orang kita tak kenal, tapi ada akaun yang cantik dengan Allah. Dia sedang doakan kita. Nampak tak? Ini hebatnya. Kan? Bila kita berada dalam live seperti ini, kita tak kenal siapa yang hadir, dan kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas salam je. Orang ni jawab walaupun dia tak tulis kat komen, dia jawab, bermakna kita sedang meletakkan pengharapan yang besar di sisi Allah. Mudah-mudahan ada manusia-manusia baik, ada manusia-manusia yang dekat dengan Allah sedang mendoakan kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ya Allah, yang sedang mentebarkan salam, yang menyebarkan salam, ya Allah, Engkau angkatlah mereka, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang Kau rahmati, yang Kau muliakan, ya Allah, yang Kau pimpin, yang Kau bimbing, yang Kau pandu mereka untuk kekal di jalan yang Kau redai, jalan yang benar, jalan yang selamat. Hari ini tuan-tuan, kita tahu jalan mana yang selamat. Kadang-kadang kita bawa motor perlahan ni, orang langgar apa mati. Bawa kereta penuh dengan peraturan, bawa betul-betul, orang lalai, orang leka, pam, langgar, habis. Nampak tak hari ni punya zaman? Allahu Akbar. Nak bagi mesej besar apa dia? Kalaupun kamu buat benda baik, tapi kalau kamu hidup di kalangan orang-orang yang sikapnya buruk, akhlaknya buruk, kamu juga akan terbabit sama. Tak banyak sikit tempias. Jadi sebab tu dakwah kena kuat. Sebab tu mengharapkan Allah kena kuat. Meminta ihsan Allah kena kuat. Jangan kamu sombong, hanya ulang-alik masjid semayang tak pernah tinggal, maka kamu rasa, kamu percaya, kamu yakini bahawa kamu orang bagus. Alhamdulillah, tapi dakwah kamu mana? Mana tangan kamu untuk kamu angkat kepada Allah, untuk kamu minta ihsan kepada orang yang sekitar hidup kamu yang gagal pergi masjid, yang kamu yakini bahawa mereka tidak menghidupkan agama? Mana tangan kamu? Nampak tak? Jadi akhirnya, mungkin kamu selamat. Ayah, dengar. Mungkin kau selamat sebab engkau imam, engkau pengurusi masjid, engkau mungkin selamat pada pandangan kau lah. Tapi anak engkau, dia bukan imam, dia bukan pengurusi masjid, dia bukan belajar kat Mesir, dia bukan belajar kat Yaman, dia bukan belajar kat Jordan, dia bukan belajar agama seperti kamu belajar. Dia pun banyakkan kawan kat sekolah. Nampak tak? Sebab tu penting untuk kita minta doa pada Allah agar kehidupan kita nanti akan akan terhindar daripada perkara-perkara yang merosakkan iman. Jadi jangan sombong. Allahu Akbar.
Saya nak ambil satu kisah lah, tuan-tuan. Satu kisah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kan? Orang ni seorang orang agama lah. Pengetahuan agama dia tinggi. Dia mengajar banyak masjid, banyak surau. And orang pun muliakan dia. Orang pandang dia dengan penghormatan yang tinggi. Subhanallah. Satu hari dia dirundung dengan masalah. Allah uji dia. Allah cuit sikit dekat dia. Dia dapat berita bahawa anak dia terlibat dengan zina. Dia seorang ustaz yang terkenal. Macam mana anak dia boleh berzina? Sedangkan dia juga ingatkan anak-anak dia. Macam mana anak dia boleh terlibat dengan zina? Dan yang paling sedih, kan, anak dia berzina dengan jiran selang 2-3 rumah. Itu lagi menyedihkan. Dan jadi dia pun jumpalah. Benda ni dia tak kecoh-kecoh lah kan, sebab nak jaga maruah, aib keluarga. Maka dia berjumpa dengan guru dia. Guru dia. Dia berbicara dengan guru dia. Dia bawa persoalan yang besar ni pada guru dia. Satu kesedihan yang sangat dalam. Dia tanya, dia hidupkan agama, dia jaga agama, kenapa anak dia boleh berzina? Maka bila dia berbual dengan guru dia tanya satu. Rupanya ada benda yang dia tak tunaikan. Apa dia? Hak jiran dia tak tunaikan. Nampak tak? Bagaimana kadang-kadang kita rasa kita hebat. Di saat kita hebat itulah kita tak ada apa-apa. Kita ni siapa, tuan-tuan? Tak ada apa. Maka dia heran apa hak jiran dia. Kata guru dia, kamu memang belajar agama tinggi, kamu memang jaga agama, alhamdulillah. Tapi sudahkah kamu berdakwah pada jiran-jiran kamu? Sudahkah kamu mengajak jiran-jiran kamu dekat dengan Allah? Sudahkah kamu mengajak jiran-jiran kamu datang ke masjid? Apa yang telah anda usaha untuk tarbiyah mereka ini? Atau kamu sentiasa dalam hati kan, memandang serong jiran-jiran kamu yang kamu fikir, yang kamu yakini, yang kamu faham, mereka ni tidak seperti kamu, ahli masjid, ahli tahajud, ahli puasa. Nampak tak? Sedangkan amalan mereka mungkin kamu tak tahu. Kamu sedang mengambil tugas Allah. Kamu sedang mengambil kerja Allah. Kita hamba ibadah. Apa yang terlintas di hati kamu sedang merosakkan iman kamu. Nampak? Terduduk ustaz tu. Menangis dia. Allahu Akbar. Kan? Dia sangat-sangat kecewa. Kan? Kenapa tak kecewa, tuan-tuan? Bukan kecewa sebab takdir tadi. Kecewa sebab dia yang menjadi asbab. Allahu Akbar. Dia sombong, dia angkuh. Dia pernah lepas kata-kata bahawa apa nak jadi. Kita tengok taman kita, kita tengok penduduk kawasan kita, tak pergi masjid. Apa nak jadi tengok anak-anak diorang. Nampak? Jangan lepas cakap. Jangan kau nampak anak kau baik, maknanya baik sepanjang hayat. Jangan kau fikir keluarga kau baik, keluarga kau akan baik sepanjang masa. Engkau ada anak, ada menantu. Kau bukan belum tentu boleh kontrol menantu kau. Menantu kau, anak kau nanti ada zuriat, itu panggil cucu. Engkau belum tentu boleh kontrol cucu kau. Seperti mana kau pimpin dan didik tarbiyah anak kau. Ini zaman penuh dengan keruncingan, kesulitan, kesempitan, kepayahan. Iblis main pelbagai jarum. Iblis menggunakan pelbagai teknik kaedah. Iblis juga ada strategi untuk menyesatkan ummah. Kita hanya faham iman kita. Kita nampak iman kita saja. Kita hanya nampak hebatnya kita. Kita gagal nak tarbiyah orang lain. Oleh kerana kita tidak berdakwah kepada orang lain, orang lain menjadi asbab rosaknya iman keluarga kita. Nampak tak? Jadi jangan sombong. Jangan angkuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada seorang cikgu. Kisah seorang cikgu. Dia ni cikgu sekolah menengah. Anak dia memang pandai. Tapi dia mungkin terlepas cakap lah. Bila masuk kelas, budak-budak yang tak pandai ni, dia selalu bantai. Cuba tengok anak cikgu. Cuba tengok anak cikgu. Cuba tengok anak cikgu. Itu je dia punya ratib dia. Sentiasa suruh budak-budak pandang anak dia yang pandai. Nampak tak? Allahu Akbar. Tapi dia tahu tak? Pandai itu bukan satu jaminan bahawa anak itu jadi baik. Anak itu ada akhlak yang hebat. Pandai itu bukan jaminan hidup kita akan senang. Pandai itu bukan jaminan hidup kita bahagia. Jadi jangan meletakkan satu sudut pandang kehidupan kita secara keseluruhan. Itu tidak benar. Memandang pelajar bodoh dalam kelas paling hujung, kita simpulkan mereka ini akan jadi musibat, sampah masyarakat, mereka akan ketinggalan dalam kehidupan. Ini pandangan sempit. Allahu Akbar.
Jadi kita sebenarnya dapat satu yang baik tu syukur. Dan tak perlulah kita nak pergi cek dan semak keluarga orang lain, kehidupan orang lain, nak membandingkan dengan kehidupan kita. Siapa kita ni orang nak banding? Nak kita bandingkan? Hebat mana kita ni? Kita nak orang pandang kita. Kan? Setinggi mana kemuliaan kita ni? Nak orang memuliakan kita. Nak dijadikan contoh dalam masyarakat. Ikon-ikon ni semua palsu. Ada ikon ni banyak kepalsuan. Dan Allahu Akbar. Nampak tak? Sejauh mana kita ni adalah ikon dalam kehidupan masyarakat. Sejauh mana remaja-remaja yang diangkat sebagai ikon ni benar-benar menjadi contoh terbaik kepada remaja lain. Nampak tak? Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Allahu Akbar. Kan? Sebab tu sahabat-sahabat, belajar itu menjadikan kita kan ada pengetahuan tentang pelbagai strategi, metod, kaedah, pendekatan untuk selamatkan keluarga kita. Kita sedang didatangkan dengan pelbagai berita. And memberi gambaran dunia ini semakin menuju kehancuran. Adakah kita tak bimbang? Tak pernah terlintas kegelisahan dalam hati kita? Atau kita disibukkan nak mencari kekayaan demi kekayaan? Kan? Apakah kita masih lagi ratib dengan alah ini semua konspirasi, tak benar, tak betul? Kan? Allahu Akbar. Soalan. Daripada puan di TikTok, Diana Roslan 746. Itulah ada juga yang ahli family suka tengok buruk family orang lain, tengok zina family orang lain, tapi family sendiri dia tak tengok. Kita kena letakkan full stop dalam kehidupan kita yang memandang orang sehingga nampak kita mulia. Memandang orang sehingga nampak kita baik. Kita pandang masyarakat, kita pandang keluarga-keluarga orang lain sehingga kita terfikir keluarga kita ni memang hebat. Jangan tuan-tuan. Tak ada sukatan. Tak ada penimbang. Tak ada penanda aras untuk mengisytiharkan kita lebih baik pada orang lain. Jangan. Ketika kamu mandang orang tu biasa, mungkin dia ahli tajud pada waktu malam. Ketika kamu sedang makan dengan keluarga kamu, ada orang yang tak mampu nak masuk restoran. Mereka ini diangkat oleh Allah SWT dalam kelaparan yang dimuliakan oleh Allah, berpuasa. Jangan. Kadang-kadang kita kata pada keluarga kita, tengok, betul, bersyukur kita tahu. Alhamdulillah, bersyukur. Keluarga kita boleh masuk kedai-kedai mewah, tengok orang lain. Jangan tengok orang lain. Itu pendidikan yang salah. Cuba tengok yang tu, nampak. Kesian, nampak kedai ujung tu. Kedai ujung tu. Itu warung tau. Ayah bawa kau masuk hotel ni, ayah bawa pergi kau makan buffet tau. Kau tengok tadi, kat warung tu. Berapa ramai orang makan warung. Engkau ingat, orang tak nak masuk hotel, masuk kedai warung tu, dia tak ada duit ke? Ada orang dia selesa makan kat warung. Sebab sah-sah, halal. Sebab dia kenal pemilik kedai tu. Dia pun tahu bersih tak bersih. Kau pergi hotel belum tentu lagi 100% bersih. Saya pernah kerja hotel. Saya pernah kerja bahagian bahagian masak-masak ni, panggil apa ni? F&B. Saya pernah kerja. Saya tahulah, tak payah cakap lah kat sini. Kita tahu. Kan? Tak payah nak belagak makan kat hotel tu lebih mulia daripada makan kat warung. Faham tak? Apa nak bangga? Engkau makan roti canai yang sama, rasa sama tapi engkau bayar lebih. Siapa bodoh? Aku makan roti canai kat kedai Pak Ibrahim bau RM1. Engkau tadi makan roti canai kat satu hotel, harganya RM7, RM5, RM4. Siapa lagi bodoh? Kau nampak tak? Jadi jangan kita menilai orang tau. Faham tak? Engkau makan kat hotel maknanya engkau lebih mulia. Ini tak betul. Sahabat yang bertanya, kita kena full stop. Pandangan-pandangan ini yang merosakkan iman. Dan iblis main game macam tu. Itu game iblis. Dia nak kita rasa kita baik. Ada seorang lelaki, dia pergi masjid. Pagi-pagi sebelum subuh, dalam pukul 5 lebih, selalu dia akan sampai lebih kurang dalam setengah jam sebelum laungan azan. Dia sampai, dia buat tahajud kat masjid. Sambung daripada rumah pergi masjid. Dalam perjalanan nak pergi masjid tu, dia jatuh. Pelepuk jatuh, becak. Dia balik rumah. Dia mandi. Dia pergi balik. Dan dekat-dekat sampai masjid, jatuh lagi. Patah balik. Kali ketiga, tuan-tuan, dia jumpa seorang lelaki tengah tunggu dia kat tepi lopak tu. Dia kata, saya pimpin awak. Kat sini banyak becak, berhati-hati. Berhati-hati. Pasal apa? Dia nak pimpin orang tu pergi masjid. Sampai masjid,
Dia duduk kat luar. Orang tu kata, jomlah, saya tak pernah jumpa awak kat orang sini. Awak orang sini? Saya orang sini, dia kata. Jom masuk masjid. Tak apa, bawa dulu masjid. Lelaki tu pun solat, habis subuh apa, dia nampak lelaki tu ada lagi. Dia bagi jumpa. Dia kata, kenapa awak tak semayang ni? Semayang lah. Orang tu kenakan dia iblis. Dia kenakan dia iblis. Engkau iblis? Kenapa engkau tolong aku pergi solat? Kali pertama kau jatuh tu, aku yang buat kau jatuh. Supaya engkau tak pergi solat. Kan? Kali kedua bila kau jatuh, engkau patah balik, bila engkau patah balik engkau mandi, engkau nak pergi solat balik, kan? Engkau patah balik engkau mandi tu, kan? Allah telah ampunkan dosa-dosa seluruh ahli keluarga engkau. Kalaulah engkau patah balik, kalau kau jatuh lagi, engkau patah balik, engkau mandi, engkau pergi masjid, Allah akan ampunkan seluruh penduduk kampung tu. Aku tak nak, baik engkau solat seorang-seorang. Nampak tak gini iblis, nampak? Dia pimpin orang pergi masjid. Dia pimpin orang pergi masjid. Kau jangan sombong. Sebab kalau lelaki tadi jatuh kali ketiga, dia patah balik, Allah akan ampunkan. Sebab lelaki ni, Allah ampunkan seluruh penduduk kampung. Penat iblis berpapulas untuk rosakkan penduduk kampung. Nampak tak? Jadi dia tak nak orang jatuh lagi. Kan? Dia pimpin orang tu pergi masjid. Berapa ramai orang pergi masjid dengan sombong? Berapa ramai orang pergi masjid dengan angkuh? Berapa ramai orang pergi masjid dengan wujud? Berapa ramai orang solat, dia nampak dia tak nampak Allah. Dia nampak dia tak nampak kasih sayang Allah. Berapa ramai orang buat benda baik nak cari kemuliaan manusia. Masuk dalam TikTok, masuk dalam Facebook, masuk ke IG. Kan? Nak dapat kemuliaan, nak dapat sokongan, nak dapat pandangan makhluk. Dan berapa ramai orang sedekah tunjuk kat orang. Atas sebab apa nak tunjuk kat orang? Sekarang belajar sekejap tak macam dulu kan. Dulu sampai pukul 1 pagi, 2 pagi Wah. Ni dikatakan nak bertahan tu susah. Nak mencari itu senang. Endurance. Faham ke faham sahabat-sahabat? Ada soalan? Kita nak soalan, lepas tu kita nak anda bantulah tap screen. Itu pun adalah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah Akbar. Daripada Queen Intan Nikaila di TikTok, saya kerap nasihatkan mak saya, ramai cucu perempuan, lelaki, jangan cerita aib anak cucu keluarga orang. Memang ada mak apak memang macam tu lah. Dia suka jaja cerita keluarga. Dia suka cerita, dia jaja cerita keluarga dia pada jiran tetangga. Dia jaja cerita jiran tetangga pada anak-anak dia. Dua-dua tu tak betul. Faham? Tak boleh jaja cerita orang. Nak jaja jajan ke, mi goreng ke, kan, goreng pisang ke, jajalah, menjaja. Ni menjaja cerita orang tak boleh, salah. Ada satu kes, kan, buat coaching lah, remaja ni kita buat coaching. Budak ni turun labu tuan-tuan. Kat mana silap dia dikatakan bahawa pernah berzina. Ditangkap kalwat, lepas tu dikata berzina. Mak bapak dia orang baik. Bila berbual dengan budak ni, sebulan kan duduk, berbual, buat coaching. Lepas tu rupanya, panggil mak bapak dia, rupanya bapak dia ni orang masjid. Tapi suka cerita hal orang bila ada isu kampung, dia akan cerita kat orang. Anak si Leman tu, kan, malam tadi kita serbu, tangkap anak dia berzina dengan lelaki Anak si Loda tu, anak si Zarim tu, dia cerita hal orang. Last sekali kena kat patah hidung dia. Macam ni, nampak tak? Budak ni baik. Sebab bapak dia, kan, rasa diri dia baik. Bapak dia rasa dia alim. Jadi tuan-tuan, full stop. Nak selamatkan anak dan seluruh di keluarga kita daripada zina, daripada maksiat, jangan sebarkan maksiat orang. Jangan jaja maksiat orang. Hal keluarga jangan bawa kat luar, hal luar jangan bawa masuk dalam keluarga. Faham ke faham? Allahu Akbar. Subhanallah. Ada satu keluarga ni, kan, bukan main dia bangga anak-anak semua pandai-pandai. Anak semua pandai, betul anak dia pandai, bangga tak ada masalah. Tapi terlalu bercerita kat orang supaya orang memuji-muji, itu yang wingkup iman. Anak semua bagus, tapi bila anak dia kahwin cerai, dia sibuk cerita hal orang, rupanya anak dia berkahwin tak mampu bertahan. Nampak tak? Ada seorang satu tu penceramah terkenal, tapi anak dia gagal. Tapi dia cerita bab keluarga, selalu pam. Kena batati tuan-tuan. Kita tak tahu untuk nasib kita, kan. Saya pun tak berani nak cakap lebih-lebih. Faham tak? Saya pun ada anak 3 orang perempuan. Kita tak tahu lelaki-lelaki yang mana anak kita kahwin,
Jadi kita tak boleh sombong, tak boleh angkuh, tak boleh nak belagak. Nampak tak? Isu rumah tangga sekarang bukan benda yang boleh nak ramal. Kadang-kadang nampak baik tapi musibat. Kadang-kadang nampak macam musibat tapi baik. Ini kita tak boleh menilai manusia dengan pandangan kita. Sebab tu kembali pada Allah. Formulanya mudah. Kembali pada Allah. Semoga kita berjaya menggunakan mata hati, bukan mata yang kita ada depan mata. Nak gunakan mata hati kena banyak zikir. Tutup mulut kita bercakap hal orang. Pekakkan telinga kita daripada mendengar maksiat orang. Bukan senang tuan-tuan. Pergi mana pun orang cerita hal orang. Bukan mudah. Kan? Sebab tu kita mohon pada Allah. Kita minta ihsan Allah. Agar kehidupan kita terhindar daripada cerita orang. Maksiat orang. Aib orang. Sebab kalau dia boleh cerita aib orang, dia boleh juga cerita ke orang lain aib kita. Faham? Kalau dia boleh cerita tentang kisah orang pada kita, dia boleh cerita kisah kita kepada orang. Faham ke faham? Jadi orang yang sampaikan berita adalah orang yang selalunya memang dia tak bagus lah. Mak nenek, kaki sembang, kedai kopi, lorang nak tahu hal orang. Sibuk nak tahu cerita orang. Sibuk nak bongkar kisah orang. Orang yang mulutnya sentiasa cerita hal orang, mulutnya lebih busuk daripada tai. Nampak tak? Tak percaya bila dia tengah bercakap tu kau dekat dengan mulut kau, kat mulut dia. Hidung kau. Betul lah. Tengik. Dah berapa minggu tak berak ni. Sampai bau tai kat mulut. Faham? Ada memang berlambak lah orang macam tu, berlambak. Senang cari. Yang kau susah cari ialah orang yang dekat dengan Allah. Zikirnya tak berhenti. Kasih dan ihsannya pada makhluk tinggi. Pada waktu sama dia mencari ihsan Allah SWT. Faham? Next. Jadi sahabat-sahabat jangan lupa 24 dan 12 di City Convention Center. Saya nak kita berhimpun tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita berhimpun untuk berbicara tentang benda baik. Aku nak tanya korang ni, bila kali terakhir kau duduk dalam dewan tu ada 500, 600, 700, 800 orang bercakap benda baik? Bila kali terakhir? Dan saya dah jalankan tugas saya. Kita bukan buat seminar untuk dapat keuntungan. Faham Dewan tu kita sewa hampir 50,000 lebih, tak masuk PA system lagi. Tak masuk kos yang lain. Kos promosi tak masuk. Tapi kita cas orang hanya berapa ringgit? RM50. Kita cas orang RM50 je. Betul tak? RM50 je. Dan ada antara mereka yang kita bagi free sebab memang benar-benar tak mampu bayar. Nampak Dan kita tak ada lagi nak pangkap orang. Selepas habis seminar, akan ada lagi seminar yang besar. Anda kena pergi program. Tak ada. Anda boleh ikut live saya setiap hari. Saya tak lari. Setiap hari saya ada. Melainkan hari Ahad atau hari-hari tertentu yang mana saya ada kelas ke, saya ada urusan yang tak dapat elak, saya ada mesyuarat, atau saya ada perkara yang memang penting untuk saya utamakan. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, kenapa kita susah sangat nak duduk sama-sama? Beribu alasan kita bagi. Pak Ri, saya nak pergi tapi jauh. Besok keluarga kau mati, alam barzakh tu lebih jauh pada kau. Tapi biasa dah bagi alasan, doa pun tak sampai. Setiap amalan yang kau nak kirim pun tak sampai. Sebab kita sentiasa beri alasan. Sentiasa ada je alasan. Nampak tak? Jadi kita buang alasan boleh tak? Kita tanamkan azam. Ya Allah, aku nak pergi program ni, ya Allah. Mudah-mudahan ia menjadi salah satu, menjadi asbab untuk aku dapat manfaat. Ya Allah, aku nak kuasai keluarga aku. Aku nak selamatkan keluarga aku. Tuan-tuan, kita benar-benar berada di alam yang sangat sulit. Alam yang sangat sukar. Faham ke faham? Ya Allah, beras tak ada kan? Orang semua dah macam panik. Beras tak ada. Ya, beras tak ada, kita panik. Tapi iman tak ada, orang relax je. Buat bodoh je. Dalam kampung berlambak orang berzina, relax je, tak ada apa pun. Nampak tak? Siapa jaga agama Allah, Allah jamin hidup dia lah. Faskuruni askurukum. Nampak tak? Siapa yang jaga Allah, siapa yang ingat Allah, Allah pasti jaga dia lah. Takkan kebuluh kita, percayalah. Takkan kebuluh. InsyaAllah. Tim saya kata beras tak ada, beras tak ada. Ada orang tahu beras. Orang sedekah beras. Siapa boleh jamin rezeki kita melainkan Allah? Faham tak? Beras memang mahal. Siapa nak dapat perlindungan Allah, jaga hubungan dengan Allah. Jangan cerita aib orang. Jangan masuk dalam kumpulan orang, asyik salahkan orang sana, orang sini. Kita semua bersalah. Kita semua menjadi asbab betapa murkanya Allah kepada kita. Maka berhenti bercakap hal orang, kembali kepada sejadah. Kembali kepada masjid. Datangkan diri anda, hadirkan diri anda pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi untuk sujud pada dia. Perbanyakkan zikir, mantapkan, hebatkan, perkasakan, perelokkan
cantikkan, molekkan istighfar anda. Nampak tak? Setiap hari 2 kali mesti njud penghulu sekali istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kun la ilaha illa anta. Mesti njud penghulu sekali istighfar. Pagi satu, petang sekali. Lepas tu kita buat istighfar. Kan? 15 minit, 10 minit, 20 minit sebelum masuk lawangan azan. Itu tempat paling bagus berdoa. Doa selamatkan iman. Ya Allah, tolong selamatkan iman aku. Kau jangan call Tok Penghulu. Kau jangan call ulama. Kau jangan call ustaz-ustaz. Mereka tengah sibuk nak selamatkan iman mereka. Minta bantuan Allah. Kau minta pula dua orang selamatkan iman kau. Tak ada orang boleh selamatkan iman kau. Tak ada orang boleh selamatkan keluarga kau. Melainkan kau kembali pada Allah. Engkau siapa pun, gaji ke presiden, ke PM, ke CM, ke SO, ke menteri, ke CEO, ke CEO, ke tukang kebun, ke tukang cuci kain, ke pengantar barang, ke siapa pun kita, kembali pada Allah. Nampak tak? Satu saya minta anda. Di Setia City Convention Center, di Setia Alam, 24 bulan 12 ni. Susunlah perjalanan anda baik-baik. Supaya anda sempat dan dapat mampu hadir. Mintalah bantuan Allah. Allah Akbar. Pak Riz, anak saya semua Alhamdulillah. Elah. Nabi Nuh, anak dia, isteri dia, Allah uji sebesar tu. Kita nak bercakap apa ni? Nak belagak apa? Nak sombong apa? Allahu Akbar. Soalan? Daripada di telefon tu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam, terima kasih. Masuk bagi salam. Jangan ragu-ragu tuan-tuan. Ya. Macam mana nak buat seorang suami tu supaya lupa kekasih lamanya? Bengong betul lah. Kalau cinta kau dah bagi pada orang, kenapa kau kena ada cinta yang lain? Nampak tak? Sebab kita tidak belajar mencintai Allah dengan hati. Kita tak belajar mencintai Rasulullah dengan hati. Maka hati kita sentiasa ada untuk makhluk. Nampak tak? Beri kepada yang utama, beri pada yang hak. Faham? Hari ini pada zaman, orang lebih cinta makhluk daripada cinta Allah. Yang bagi nasi Allah, yang bagi beras Allah, yang bagi kenyang Allah, yang bagi sihat Allah, yang bagi sedap Allah, yang bagi manis Allah, yang rasakan pahit tu Allah. Allah. Kau utamakan makhluk. Nampak tak? Kenapa isteri, kenapa suami masih fikir tentang apa, mantan? Mantan. Mangkau betul lah. Kan? Kenapa fikir yang dah tak ada? Sebab dia tidak berada di jalan ihdinas siratal mustaqim. Orang yang berada di jalan yang Allah reda, dia tidak akan lagi buang masa untuk fikir benda bukan milik dia. Dia tak akan buang masa untuk fikir benda yang tidak dimiliki sekarang. Satu, ramai orang habiskan masa nak cari duit. Sedangkan duit dalam poket pun masih lagi tak guna. Duit dalam bank pun masih tersimpan, tak manfaatkan. Berapa banyak jiran kiri kanan depan belakang anak yatim merasa tak ada duit nak hidup, tak ada duit nak teruskan perjalanan, berbanyak merasa tutup. Dia peduli apa? Dia kata, pergi mampus, aku kerja mati-mati. Nampak tak? Sebab hati kita ada pada makhluk. Hati kita untuk dunia. Jadi nak tundukkan suami ni, pergi sepak dia. Kan? Dia tengah tidur tu. Dia tengah tidur. Pegang umbun-umbun kepala dia. Dia tengah tidur nyenyak tu, pegang umbun kepala dia. Kan? Sedekahkan dia dengan surah Al-Fatihah. Sampai ia akan, itu satu kaedah. Kaedah kedua, baca surah Al-Fatihah sampai ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Itu Allah dah bagi tahu dah. Kan? Apa Allah kata? Kan? Pada hamba-hamba dia. Ya Allah, engkau aku sembah. Pada engkau aku sujud. Kepada engkau aku minta pertolongan. Jadi mintalah sekarang. Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Mintalah sekarang. Ya Allah, selamatkan iman suami aku. Dia imam kepada aku yang sah, ya Allah. Engkau yang takdirkan aku menjadi isteri dia, ya Allah. Hari ini aku mohon pada engkau, ya Allah, atas tiket yang sah, atas hubungan yang sah. Selamatkan dia, ya Allah. Lupakan dia pada yang bukan hak dia. Mintalah. Mintalah. Allah boleh bagi engkau ingat, Allah boleh bagi engkau lupa. Allah boleh sedarkan kau dan Allah boleh bagi engkau tak sedar. Sedangkan kau solat pun kau tak sedar. Kau rakaat kedua ke rakaat ketiga. Kau nampak tak? Allahu Akbar. Ikut imam, cantik ikut imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masa tu, imam tengah baca, masa tu otak kau pergi ke Hawaii. Engkau tengah sibuk fikir Hawaii terbakar, macam mana keadaan ni sekarang. Kan? Pada waktu imam baca Al-Fatihah, otak engkau sedang pergi ke pasar raya. Lepas ni kan nak pergi kan, isteri aku dah pesan nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni, nak beli ni. Yang aku tak ingat dah. Nampak tak? Imam kata, imam pun Allahu Akbar. Masa tu pun kau terfikir, aku dah baca Al-Fatihah ke belum? Dalam solat tu pun kau lalai. Nampak tak? Allah boleh bagi kau ingat, Allah boleh tarik ingatan kau tu. Faham ke faham? Berapa ramai orang ada mak bapak dia tak ingat mak bapak dia. Bapak dia yang pegang tarik dia.
Mak bapak dia yang cebokkan dia. Mak dia bagi susu badan pada dia. Mak dia berhutang kiri kanan depan belakang nak besarkan dia. Nak pergi universiti dia tak ingat ke? Tak ada duit. Bapak dia jual tanah. Bapak dia jual kereta. Bapak dia ketuk rumah orang nak pinjam duit nak besarkan dia. Hari ni dia tak ingat. Dia tak ingat mak bapak dia. Punya kurang ajar. Benda yang patut diingat dia tak ingat. Benda yang patut dia lupa dia ingat. Nampak tak? Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in, minta pada Allah. Wahai Allah, lupakan dia pada bukan yang hak. Ya Allah, jadikan dia orang yang sentiasa mengingati yang hak. Satu, kita minta doa. Allahumma ini ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat engkau. Nampak tak adab kita? Minta Allah, tolong kita untuk ingat dia. Bukan kau sama-sama ingat Allah. Nak ingat Allah macam mana? Aku ingat Allah. Apa keadaan? Bukan tu. Zikir. Hati kita berzikir. Hati kita berzikir. Mulut kita berzikir. Tangan kita sibuk berzikir. Ini bukan zikir ni, anak-anak. Duit. Di mana kau duit? Nih, nampak? Lepas tu berhenti sekejap. Tunjuk kat suami. Love. Macam ni nak love banyak? Love banyak. Maknanya apa tu? Duit banyak. Bang. Jangan bagi dia gerak. Kalau dia gerak je, maknanya poket kau kosong. Faham ke faham? Masa siapkan makanan untuk suami, banyakkan selawat. Kemudian doa. Wahai Allah, dengan berkat selawat, jadikanlah suami aku, isteri aku, insan yang terbaik dalam hidup aku. Jadikan suami aku imam kepada aku. Wahai Allah, dengan berkat selawat. Sebab siapa-siapa selawat sekali, Allah balas dengan 10 kali. Rahmat dia, kasih sayang dia. Nampak tak? Jadi kita, bila Allah dah sayang orang tu, doa kau bukan doa biasa-biasa lagi, sahabat. Tak perlu tunggu jadi wali. Tak perlu tunggu jadi ulama. Tak perlu tunggu jadi ustaz. Doa kau tetap mahal di sisi dia, di sisi Allah. Faham ke faham? Nak jadi ustaz kau tak senang. Nak kena pergi Jordan, nak pergi ke Yaman, belajar 5-6 tahun. Itu pun belum tentu kau boleh faham. Faham tak? Kau nak belajar bahasa Arab, kau setahun lebih. Nak fasih bahasa Arab, kau duduk kat Arab, kau duduk kat sini, kau tak fasih bahasa Melayu. Tak fasih bahasa Arab, kau fasih bahasa Melayu. Nampak tak? Makan masa. Tapi orang yang cari Allah setiap malam, orang yang menangis kerana memikirkan dosa-dosa, takut azab Allah, ini orang Allah angkat. Oh, dahsyat. Satu, doa jangan putus. Doa, the power of doa. Sebab tu saya kata, hadir dalam pertemuan 24 dan 12, supaya kita boleh kongsi banyak perkara. Untuk kita gerak kerja bersama. Untuk kita sama-sama mencari jalan pulang yang terbaik. Supaya kita jumpa jalan yang terbaik dan kekal di jalan itu. Diberi bekalan untuk tidak pernah mengalah, tidak pernah putus asa, tak pernah rasa curiga dalam perjuangan kita mencari Allah, mencari redah dia, mempertahankan kalimah la ilaha illallah, mempertahankan selawat Nabi agar kita dapat syafaat akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jangan buang masa. Cakap debat-debu, pakai cap, orang patut pakai songkok, itu hak engkau. Kau jangan buang masa nak pandang orang, nak fikir orang. Apalah pakai skirt kan. Lepas tu sumbang kat orang. Tapi pakai skirt, dia sumbang. Dia walaupun dia pakai skirt, dia sumbang. Engkau satu sen tak sumbang. Engkau sumbing kan. Engkau sumbang maksiat adalah sumbang mahram. Next. Daripada TikTok Dira, Faris, saya buat macam tu lah. Mana letak tangan kepala. Tapi suami dia terus tepis tangan. Suami dia tepis tangan sambil cakap, hang buat apa? Hang bodoh apa? Hang buat apa? Macam ni puan. Dia tengah tidur, tak nyenyak kau buat, memang dia perasan. Kita tengah bercakap dengan roh dia, bukan dengan dia. Jasad dia tak guna. Jasad dia bangkai. Faham tak? Kita bercakap dengan bangkai buat apa? Jasad jadi bangkai. Guru saya kata, kita habiskan masa untuk bangkai. Kita buang masa nak cantikkan kulit, nak cantikkan mata, nak cantikkan hidung, nak cantikkan misai, nak cantikkan janggut. Nampak tak? Nak cantikkan kulit, nak hiaskan kuku, semua tu bangkai. Faham tak? Kita bukan bercakap dengan bangkai. Bercakap dengan bangkai, seksa diri kita. Kan? Sulit kita bercakap dengan roh dia. Allahu Akbar. Jadi biar dia tidur nyenyak. Nampak? Macam nak tahu dia tidur nyenyak, ambil sodik, bantai kepala dia kuat-kuat. Tengok dia menjerit tak? Tak menjerit, mak dia tidur nyenyak tu. Tak, tu gurau je. Kan? Buat-buat langgau dia. Kan? Dia tidur dengan nyenyak, deep sleep, masa tu kita hantar. Deep sleep. Minda prasedar dia tengah berfungsi. Masa tu njut. Ni kaedah psikologi. InsyaAllah.
berusahalah. Kita ni ikhtiar, kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah wajib untuk kita ikhtiar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham? Okey, salam. Daripada Puan Zulaiha, tiap-tiap hari saya rindu Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bila rindu menangis tergesa-gesa. Alhamdulillah, teruskan puan. InsyaAllah saya doakan anda menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan di kalangan orang terbaik. Bertuah orang dan belum balik dah rasa kehadiran Allah. Belum balik dah rasa nikmat beribadah. Untung dia. Siapa-siapa yang dapat rasa nikmat beribadah, manusia ni bertuah. And teruskan amalan. And buat amalan. Sambungan pada kisah Puan kepala ni, Puan Dira. Saya buat pelan-pelan. Last saya di suami dia. Tak So, apa. saya buat? Tak payah letak tangan. Baca je ayat surah Fatihah tu. Hantar selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak payah baca. Tak payah pegang letak tangan, tak payah. Kan? Baca je. Kan pandang tubuh badan suami kita, baca je. Insya-Allah. Hidayah milik Allah SWT, bukan milik kita. Kan? Kalau takdir kita kekal bersama, bersamalah kita. Kalau tidak, takkan. Tapi kita tak tahu takdir kita. Itu isu dia. Maka kita berusaha. Dan dengan harapan takdir kita bersama sampai penghujung nyawa. Dan kemudian hantar mesej kepada Allah SWT. Wahai Allah, aku mohon ya Allah, mudah-mudahan wanita yang disukai oleh suami aku itu, kan, menolak cinta suami aku dan tidak mahu bersama dengan suami aku. Doalah, ya Allah, aku seorang isteri dan yang penuh pengharapan. Aku nak sebuah keluarga yang bahagia dipimpin oleh suami yang baik, ya Allah. Tolonglah bagi hidayah pada suami aku, ya Allah. Jaga tahajud, puan. Jaga tahajud. Solat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama ayatul kursi 10 kali. Rakaat kedua surah Al-Ikhlas 10 kali. Sujud terakhir minta pada Allah. Itu teknik seterusnya yang selalu saya kongsikan. Dan solat hajat masa tahajud, jangan buat sekali. Kita ni masalah hati. Minta hari ni juga nak dapat. Tak macam tu. Oh, itu hak Allah. Nak bagi bila? Allah boleh simpan ke akhirat. Allah tak bagi kat dunia pun tak apa. Nampak tak? Berdoa pada Allah terjamin dikabulkan oleh Allah. Namun Allah tahu Allah nak bagi dalam bentuk macam mana. Faham tak? Ada orang minta emas, kan? Tapi Allah tak bagi emas, Allah bagi belian. Ada orang minta belian, Allah bagi kesihatan. Ada orang minta sihat, tapi Allah bagi bahagia. Faham tak? Allah boleh bagi apa saja, tidak semesti ikut kita. Apa yang Allah bagi tidak semesti, tidak bergantung kepada apa yang kita nak. Dan Allah boleh bagi apa saja. Yang terbaik untuk kita pada pandangan dia, bukan pada pandangan kita. Boleh faham tak? Dan anda bertuah, bila suami anda bermasalah, rupanya Allah sedang panggil anda untuk dekat dengan dia. Sebab suami bermasalah, anda dah kenal tahajud. Sebab suami bermasalah, anda dah kenal berdoa. The power of doa. Sebab suami bermasalah, anda dah kenal duduk berseorang diri dan mencari Allah. Orang yang sentiasa bersunyi-sunyian mencari Allah, orang ni telah buat persiapan secara tak langsung telah membuat persiapan untuk duduk seorang diri di alam barzah. Nampak tak? Orang yang mengasingkan diri daripada kesibukan dunia. Orang yang mengasingkan diri daripada keseronokan dunia. Orang ini sebenarnya sedang membuat bekalan untuk balik. Jadi masalah itu hanya asbab je. Dan hakikatnya kita memang memerlukan ruang untuk bertemu dengan Allah sebelum pertemuan itu benar-benar berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Next. Daripada TikTok Puan Zaliha Abidin Haji Abidin, Pak Haris, saya menangis ketika saya penat bila solat. Boleh ke Pak Haris? Kan? Saya tak pasti kamu menangis pasal penat ke menangis kerana dapat nikmat. Nampak tak? Kalau kamu menangis kerana penat, itu tak ada apa-apa nilai. Kan? Air mata yang jatuh kerana takut pada azab Allah, air mata yang jatuh kerana kasih sayang pada Allah, air mata yang jatuh kerana Allah, itu akan memadamkan api neraka. Nampak tak? Memadamkan api neraka. Subhanallah, hebat air mata ni. Jadi biar dia jatuh, fungsinya kerana Allah. Bukan kerana penat, kerana letih, kerana lelah, kerana sakit, kerana sunyi, kerana dizalimi. Jangan. Air mata ni biar jatuh kerana Allah. Air mata ni jatuh kerana takut pada azab Allah. Air mata ini jatuh kerana benar-benar insaf. Benar-benar mengharapkan ihsan Allah, kasih sayang Allah. Maka dia, sebagai balasannya, air mata ini, kata Rasulullah SAW, ia akan memadamkan api neraka. Allah Akbar, besar nampak air mata kita. Nampak tak? Bomba pun tak boleh buat dah. Bomba pun tak boleh buat. Dia hantar nak dekat 10 jentera dia, tak boleh padam api neraka, tuan-tuan. Air mata saja yang boleh yang digugurkan kerana Allah di dunia ini, bukan di akhirat, akan memadamkan api neraka. Maka orang yang senang menangis kerana Allah,
maka mereka akan terhindar daripada api neraka. Itu bahasa yang kita nak faham. Bahasa mudah kita faham. Orang yang menangis, setiap masa dia menangis kerana Allah, bukan senang menangis. Saya nak bagi tahu awal-awal, bukan senang nak menangis. Siapa-siapa dah dapat makam air mata tu, dah dapat kedudukan mudah menangis kerana memikirkan dosa ni banyak, takut pada azab Allah. Jagalah, sebab bukan senang nak nangis. Next. Daripada TikTok Ashifalkis. Bagaimana nak belajar ilmu adab pada diri dan nak dapat hati sejahtera atas izinnya dalam mencari jalan pulang? Kita tak boleh. Kita mesti ada mursyid. Kita mesti ada guru. Jangan berguru dengan buku. Kita mesti berguru. Paling tidak pergi surau, pergi masjid. Nampak Kita mesti berguru, tuan-tuan, mursyid. Kan? Kita tak boleh berguru dengan buku, nanti syaitan datang. Dia akan mainkan game, dia akan gamekan kita. Kan? Nak balik dengan bekalan yang betul, mesti cari orang yang betul. Satu doa kita, ya Allah, hadirkan aku orang-orang yang baik, orang yang kau sayang dalam kehidupan aku. Nampak tak? Engkau sayang belum tentu Allah sayang. Kau faham tak? Engkau sayang belum tentu Allah sayang. Tapi orang yang Allah sayang pasti akan menyebabkan kau rasa dihargai. Engkau rasa bahawa engkau dapat manfaat daripada kehadiran orang tu. Jadi minta pada Allah, wahai Allah, hadirkan orang yang kau sayang, ya Allah, yang kau reda, ya Allah, yang kau muliakan, ya Allah, yang kau letakkan di makam yang tinggi, ya Allah. Mintalah pada Allah. Nampak tak? Kita semua akan balik. Bekalan apa yang nak pakai ni? Bekalan apa yang tengah kita bekalkan pada diri kita ni? Jasad jadi bangkai, roh nak balik. Dia nak balik ni dalam perjalanan yang penuh dengan ini jalan yang bukan jalan yang biasa-biasa, tuan-tuan ni. Jalan ni sulit. Jalan selepas roh dipisahkan daripada badan, jalan roh ini sangat sulit. Melainkan bekalannya benar-benar dapat bantu dia. Allahu Akbar. Jalan ni penuh seram. Jalan menakutkan. Jalan yang penuh ketakutan pada mereka yang tidak siapkan bekalan. Roh akan diangkat ke langit. Ini bukan gurau-gurau ni. Jadi bekalan apa yang kita tengah siapkan? Mursyid. Cari guru yang betul. Melihat, menonton seperti apa yang kamu nonton saya dalam live ini, itu satu perkara yang sangat kecil. Anda belajar dengan ustaz-ustaz ibad-ibad, gunakan sistem lain, itu boleh. Tapi kalau ada ruang yang lebih besar, manfaatkan, sebab bertalaki itu lagi bagus. Kita bukan lagi hidup di zaman PKP. Di zaman rumah perlu dikunci. Zaman pergi masjid kena tangkap. Zaman pergi masjid kena saman. Zaman pergi masjid kena pakai baju lokap. Kita tak hidup di zaman di saat itu lagi. Mungkin dia datang balik. Sekarang orang sedang bercakap tentang isu tu. Pemimpin-pemimpin dunia, khususnya pemimpin-pemimpin tinggi WHO sedang bercakap bersedia untuk pandemik kembali. Mereka sedang bercakap benda ni. Kalau kita mengambil tahu tentang perjalanan semasa dunia ini, berita-berita semasa, kita faham dunia ini sedang dicatur oleh tangan-tangan penuh kejahatan. Tapi kita orang Islam jangan takut, sebab kita dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sentiasa ingat Allah. Sesiapa yang ingat Allah, Allah ingat dia. Maksudnya apa? Allah akan hantar bantuan. Allah hantar mardatilannya, rahmatnya, kasih sayang dia. Nampak tak? Ini yang kita nak buat sekarang. Pelik kan? Tak ada PKP, orang tak pergi masjid. Tapi bila masjid tutup, semua kecoh. Masjid tutup, sanggup datang tu walaupun polis nak tangkap. Tapi hari ni polis tak ada, orang tak nak pergi masjid. Aku pelik. Dan saya nak bagi contoh lah kat Pahang, Temelur ke kat mana masjid dia penuh sesak dengan orang setiap kali sembahyang. Ini challenge untuk kita. Jadi pengurusi masjid bukan sekadar ada jawatan pengurusi masjid. Pengurusi masjid mesti kita lantik orang yang benar-benar nak isi masjid dengan ummah dan jemaah. Itu panggil pengerusi. Nak isi program ilmu yang bermanfaat. Nak isi dengan ustaz-ustaz yang boleh pimpin orang. Nak isi jemaah supaya setiap ruang dalam masjid itu ada orang. Ini balik-balik nak tukar kipas helikopter, nak tukar kapet, nak tukar pagar, nak cat baru. Apa jadah jadi fungsi macam tu? Kita sedang berfungsi untuk berfikir bagaimana nak bawa orang datang masjid. Nampak tak? Kita sedang fikir bagaimana boleh tarik orang jatuh cinta kepada aktiviti kat masjid. Kita nak train ahli dan kuasa supaya muka dia tak macam jin. Muka dia meraih kedatangan orang, tidak hambat orang. Nampak tak? Budak remaja datang naik motor dah disekat. Orang meniaga kita halang.
Apa ni? Lepas tu sibuk salahkan pemimpin paling atas. Kita pemimpin bawah pun hancur. Macam mana? Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Ada masjid saya dimaklumkan tak boleh berniaga. Apa masalah tak boleh berniaga? Bagilah orang peluang berniaga. Zaman tengah susah. Zaman tengah sulit. Bagilah orang berniaga. Apa masalah? Kan? Wallahu a'lam. Next. Daripada Queen Intan Mikaela, salam Pak Haris, apakah takdir Allah SWT yang boleh kita ubah dan tak boleh ubah? Kan? Ada yang telah Allah tetapkan yang tidak akan berubah. Syurga neraka Allah telah tetapkan. Kan? Tapi kita tahu kan, kita fight untuk buat yang terbaik. Simple. Kan? Rezeki itu jaminan Allah. Kan? Tetapi kena ikhtiar, kita pegang pendekatan amalan kan? Imam Syafi'i. Kan? Imam Syafi'i kata kena usaha. Usahalah. Walaupun kan, rezeki itu telah dijamin oleh Allah, kena usaha. Dia ada pecahan dia. Kan? Yang boleh ubah, yang tak boleh ubah. Kan? Allahu Akbar. Tapi kita dengan Allah ni baik sangka dengan Allah. Kita tak tahu apa-apa kan. Jadi kita buat saja yang terbaik. Kan? Kita tak usah peningkan kepala kita nak fikir, kalau aku dah tahu rezeki aku sekian-sekian ni, saya cupak. Takkan mungkin jadi segantang. Tapi kau tahu ke rezeki kau secumpak? Entah-entah rezeki kau segantang. Nampak tak? Jadi kau usaha je. Engkau tahu ke kau akan mati besok? Tak tahu. Engkau usaha je ibadah. Nampak tak? Kalau aku tahulah aku mati besok, kan? Tentu aku ibadah. Asal kalau tahu mati baru nak ibadah. Semua orang kan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Nampak tak? Jodoh pertemuan tangan Allah SWT. Kalau aku tahulah lelaki macam ni, suami isteri macam ni, aku tak kahwin. Kalau kau tahu, tentu kau tak kahwin. Bukan kau saja, semua tak kahwin. Semua orang akan pilih orang lain. Tak? Tapi Allah rahsiakan supaya kau mencari dia. Allah rahsiakan supaya kau bersungguh-sungguh cari ihsan dia. Nampak tak? Oleh kerana kita tahu, untung nasib kita akhirat syurga atau neraka, sebab itu kita berempah pulas. Satu jalan kamu tu, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bila kamu ada sekelompok kambing, kamu bawa pergi ke padang ragut yang ada rumput dengan padang ragut yang tak ada rumput. Dua-dua tu takdir kamu. Dua-dua tu takdir kamu. Kalau kamu bawa dia pergi ke padang yang tak ada rumput, itu takdir kamu. Tapi kalau kamu bawa dia pergi padang yang ada rumput, itu takdir kamu. Maka, bawalah ke tempat ada rumput sebab itu takdir kamu. Yang baik. Kata Sayyidina Umar, kita memilih takdir yang baik. Orang datang mengumpat, engkau pergi dengar apa hal? Lepas tu kau cakap, dah takdir aku nak macam mana? Nampak tak? Kita boleh mencari takdir yang baik. Dan berusaha ke arah kebaikan. Masjid depan mata kau tak pergi pasal. Lepas tu kau cakap takdir aku tak dapat pergi masjid. Nampak tak? Engkau boleh pergi masjid tapi engkau tak ada usaha. Engkau tak minta pada Allah. Engkau tak sungguh-sungguh. Kan? Allahu Akbar. Mati tetap sampai. Sejauh mana pun kau lari, mati tetap sampai. Mana cakap mana? Okey, soalan? Daripada Atika Ali, Pak Haris, ada madrasah di Melaka ni yang ditinggalkan oleh pengasas tahfiz dan anak-anak tahfiz Al-Quran Telia. Itu sahabat-sahabat kami dah. Sahabat-sahabat kami dah arwah dah. And sebenarnya isu ni baru diviralkan balik. And cucu dia pun belajar ke tempat saya. Cucu arwah ni pun belajar ke tempat saya. Ini ada isu perebutan. And isu bila ada duit, madrasah ada duit banyak. And jadi masalah lah. Bergebut. Semua bergebut nak tu. Last kali Jabatan Islam bila tak ada solusi nak selesaikan masalah, maka terpaksa lah ditutup. Kan? Semua orang nak ada duit, cuma tak ada duit. Kan? Tapi kita sedih. Kan? Bas ni masih baru. Bangunan dia cantik, ada pondok belakang. Ini belajar kitab. Tempat belajar kitab. Gurunya dulu pun popular. Satu Malaysia popular. Kan? Orang dah tak ada dah. Ini sahabat-sahabat kami, tapi otai-otai lah. Ni semua otai-otai lah. Orang yang hebat-hebat. Saya anggap orang hebat. Jadi tolong kita, bagi saya cerita ni kita tamatkan lah. Tak perlu, orang pun dah meninggal lah. Cerita ni pun dah tak dibicarakan di kalangan kami dah. Di kalangan kami, pemilik-pemilik madrasah, dah tak cerita benda lagi dah. Kita terima. Ni semua ketentuan Allah SWT. Dan kita jadikan itu sebagai pengajaran itibar. Orang macam saya, pemilik madrasah, pengakhiran nanti macam mana? Adakah nanti macam tu? Bila meninggal, pekerja kita harap pun tibai kita. Pekerja yang bagus pun nak ambil kesempatan.
keluarga pun bergaduh, adik-beradik semua bergaduh, semua nak. Nampak tak? Sepatutnya duduk sama-sama bincang baik-baik, jalankan. Habis semua. Bukan tu saja, ada tempat lain juga. Kan? Jadi sebenarnya ni semua berlaku sebab apa? Kita letakkan dunia. Kita letakkan dunia. Ustaz tak ustaz. Kan? Bila kita letak nampak dunia, semua orang nak kejar dunia. Kan? Kita nampak dunia. Kesian usia orang yang dah meninggal dunia, hilang macam tu je. Dan jadi pengajaran bagi kami lah, pemilik-pemilik madrasah, kan, untuk susun atur dengan cara bagus. Awal-awal dah tinggalkan wasiat, awal-awal dah beri peringatan, awal-awal dah tinggalkan mesej yang jelas lagi jitu, kan, supaya semua orang faham. Sebab bila kita tinggalkan harta, memang bergebut tuan-tuan. Kalau tinggalkan hutang, semua dah tak mengaku saudara. Semua dah hilang gaib. Tapi bila tinggalkan 2, 3 juta, 4 juta, kan, semua. Dan kita pun minta, kan, benda macam ni tak perlu kita nak bayar. Orang dah meninggal lama dah. Kan, dah meninggal lama dah. Semua sahabat-sahabat kami. Kan, ada banyak sumbangan dia juga. Jangan kita bagi saya tak cantik lah kalau kita semua nak cerita, kan. Mungkin yang tanya soalan ni tak faham. Tapi kami orang Melaka, kami tahu. Dia bukan di Melaka saja, ada banyak madrasah yang mengalami situasi yang sama. Bila pemiliknya meninggal, Jahannam madrasah tu. Dan untuk nasib saya pun saya tak pasti. Dan mudah-mudahan dapat diteruskan perjuangan ni. Mudah-mudahan madrasah ini dapat bertahan, sebab madrasah tidak dibina kerana saya, tapi kerana Allah SWT. Maka saya ada atau tidak, madrasah ini harus dipertahankan. Dan tapi kita kena faham, kita berhadapan dengan orang Melayu, tapi tak semuanya yang jiwanya Melayu. Kita tengok sahabat-sahabat kita, bangsa Melayu yang sedang mempertahankan hak mereka dibantam. Dan ini isu besar yang sepatutnya kita orang Melayu kat Malaysia faham benda ni. Ini bukan soal resis. Ini soal ada hak yang tak boleh bagi, ada hak yang boleh bagi. Engkau boleh bagi tak anak engkau pada sebarang orang? Tak boleh, kan? Kalau engkau tak boleh bagi anak engkau pada sebarang orang, pasal apa? Sebab anak engkau jaga dengan cinta, kasih dan sayang. Kau nak bagi pada yang terbaik. Begitu juga tanah yang kita pijak. Dan bukan suka-suka nak kongsi, suka-suka nak bagi, melainkan untuk jalan agama, jalan yang boleh buat orang dekat dengan Allah SWT. Nampak tak? Jadi kita doakan sahabat-sahabat kita, bangsa Melayu yang berada di Bantam, diberi kemenangan, dan oleh Allah SWT, diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi ketabahan. Sebenarnya inilah nasib Melayu di seluruh Nusantara ini. Inilah nasib Melayu. Kita kat Malaysia pun bergaduh sesama bangsa, bergaduh sama kita. Saya tak nak cakap panjang lah. Dan ni cakap sembang banyak. And isu hadis 40, saya cari persatuan kat Melaka. Jom kita duduk cakap debat debu. Bila nak buat laporan polis semua, macam nak buat apa, lapor polis, bukan nak pergi angkat senjata, nak lapor polis menggunakan jalur undang-undang, susul jalan undang-undang yang dibenarkan dalam undang-undang. Tak berani. Tapi sembang kedai kopi, kita pertahankan agama. Ini hadis 40 hak kita. Kan? Ini kurang aja, pam. Bang, jom bang. Syekh, jom kita buat lapor polis. Anak belum sampai tahap itu lagi. Anak fikir dulu, anak akan buat musyarat, kan, untuk bincang apa pendekatan. Betul lah kata ulama, orang kita asyik bincang musyarat. Kan, kapal dah tenggelam. Tok, kapal dah tenggelam tok. Okey, tambah sabar. Kita musyarat dulu macam mana keadaan. Akhirnya kita mati bukan dalam peperangan, bukan dalam perjuangan, tapi mati lemas dengan nikmat dunia. Itu terbaik. Itu yang diharapkan. Itu yang diperjuangkan. Tak nak masa, kan? Banyak benda saya kerana saya tak nak kongsi. Kan? Ni platform-platform ni semua dimiliki oleh orang bukan Islam. Kan semua, kan, orang kita pun ambil kesempatan tak suka kita, kan, dia pun buat laporan, buat report, kan. Kita ni tengok Facebook kita apa jadi. Ni semua report-report yang dibuat, kan, sebab tak puas hati dengan perjuangan kita. Kesan daripada PKP dulu, kan, kita benar, kita berada di tempat benar. Apa kesan Brexit? Nampak? Kita berada di tempat benar, kan. Tapi kita nak cakap macam mana? Kita mudah lupa. Next. Daripada Ashif Falkis, bagaimana pastikan niat hati betul kerana Allah? Sebab takut sangat tak sedar hakikatnya tak diredai Allah. Kau tengoklah hasil. Kata ulama, nak melihat hati kita betul tak betul, kita tengok hasil dia. Tengoklah kehidupan kita. Kehidupan kita, satu Nabi Sayyidina Umar kata, isap diri kamu. Isaplah diri kamu. Banyak tak orang puji kamu? Berhati-hatilah dengan perjalanan kamu. Banyak tak orang agung-agungkan kamu? Berhati-hatilah dengan perjalanan kamu. Nampak tak? Kan? Kamu kenal diri kamu, kan? Bila kamu buat amalan, kamu tengok, rasa bangga tak? Rasa riak tak? Rasa sombong tak? Rasa angkuh tak? Rasa hebat tak? Rasa perlu disanjung tak? Semua tu adalah tanda amalan kamu sia-sia. Nampak tak? Faham? Sebab tu, isap diri kamu sebelum kamu akan dihisap. Itu Sayyidina Umar pesan.
Itulah pendekatan Sayyidina Umar. Sebab tu sahabat-sahabat, ulama-ulama, para tabi'in, mereka menangis setiap malam. Mereka menangis setiap masa. Memikirkan amalan mereka yang Allah terima ke tak ni. Kan? Amalan aku ni okey tak okey ni. Kita hari ni bergebut nak jadi pemimpin. Bergebut nak pegang jawatan besar. Allah Akbar. Besok ke akhirat semua pegang sini lah. Pemimpin semua pegang sini. Dia lah paling lambat. Dia hisap paling lambat ni. Nampak tak? Sebab dia memegang amanah. Dan setiap orang akan keluar seorang demi seorang. Kau bayangkan berapa banyak? Malaysia baru 33 juta. Kalau dia pimpin negara-negara beratus juta. Allah Akbar. Wallahu a'lam. Next. Daripada Siti, Imam Masjid baca surah Al-Ikhlas, kita baca Fatihah. Jadi tak sempat nak habis. Macam mana Pak Haris? Habiskan juga. Sebelum dia sujud, masih ada masa. Sebelum dia sujud, untuk tidak memisahkan, ada pendapat yang besar sebelum dia sujud. Maka lepas rokok, bangkit, sebelum sujud tu, habiskanlah Fatihah kita. Melainkan kau masbuk, lain. Tapi engkau ikut imam daripada awal. Imam baca Qul Allah, satu imam berhenti sekejap, bagi laluan. Kau dah tahu kau nak baca Qul Allah, kau dah tahu nak baca surah Ikhlas, bagi ruang pada orang baca Al-Fatihah. Kan? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Yang kat belakang tu Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Allah, alhamdulillah, balik semua. Macam nak gila. Kan? Faham Solat bukan untuk tergesa-gesa. Solat untuk kita bangunkan mencari reda Allah, mencari kasih sayang Allah. Nampak? Satu presentation hamba kepada pencipta sebagai ibadah yang sangat besar, dituntut, diarah, disuruh oleh Allah SWT, direct daripada Allah. Jadi boleh habis insya-Allah. Jangan ni. Satu cepatlah. Kena baca pun. Jadi dah tahu, kalau dah tahu imam ni baca Al-Fatihah laju, tak payah ikut dah. Terpaksa lah. Nak. Next. Daripada Tok Abah Negeri N9 ni. Negeri. Assalamualaikum Pak Haris. Ini dari tim reformasi ke, Aisyat 118 ke, Penyatuan Ummah atau baju merah kuning ke? Demi Allah, saya adalah hamba Allah, umat Muhammad. Saya tak peduli baju mana pun. Daripada kecil, daripada remaja, saya datang pada gelanggang-gelanggang silat yang guru didik. Tak perlu kita berpihak mana-mana, melainkan kita berjuang untuk agama kita. Tak kisah siapa perjuangan mana pun. Perjuangan kita untuk Allah. Berjuang itu untuk melihat umat Islam jadi kuat, kembali pada agama. Ini bukan berjuang untuk bangsa semata. Perjuangan supaya bangsa Melayu boleh masuk masjid. Bukan faham ke faham? Kita madrasah, kita berkawan dengan semua orang. Kalau saya sempitkan perjuangan saya, bermakna saya berdosa dengan Allah, menafikan hak anak-anak yang mak bapak dia tidak selari dengan saya untuk belajar agama. Maka saya terlibat dengan Persatuan Tahfiz Kebangsaan. Dalam Persatuan Tahfiz Kebangsaan tu macam-macam parti ada. Kami duduk bersama pasal apa? Parti nombor 400. Nombor 1, La ilaha illallah. Keluar daripada persatuan, balik negeri masing-masing, nak bercakap pasal parti, nak bercakap pasal perjuangan, itu hak masing-masing. Tapi dalam persatuan kami duduk, kami bercakap tentang perjuangan untuk buat orang jatuh cinta pada agama. Dan anak-anak remaja kembali pada Quran, boleh pegang Quran, jatuh cinta pada Quran, nak belajar agama. Nampak tak? Itu perjuangan kami. Saya tak nak terikat sebab pemimpin selalu bertukar. Dulu dia pakai baju kuning, sekarang pakai baju merah. Besok-esok tak pakai sulah, tak pakai baju. Kau nak ikut ke? Faham tak? Saya belajar, kata pesan guru saya. Saya ikut guru-guru saya. Saya ada guru-guru saya yang sangat aktif. Dan ulama-ulama di Malaysia ada antara guru saya yang saya ikut daripada dulu. Dan mereka tidak berpihak. Mereka tak berpihak. Saya pangkah apa, itu hak saya. Saya sayang pemimpin-pemimpin saya yang ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak kadang-kadang kamu nampak saya bercakap macam bayi kat sini. Kadang-kadang saya cakap bayi kat sini. Itu adalah bicara seorang perjuang. Saya tak pakai baju apa-apa. Sekarang saya pakai baju raw. Tak nak terikat mana-mana. Semua adalah sahabat kita, semua adalah orang yang kita sayang. Ya, itu saya lalui dan saya lakukan semua. Supaya suara saya, tapi kalau tak betul, tak betul lah. Engkau siapa pun, kalau engkau ustaz sekalipun, kalau tak betul kita tetap akan tegur. Faham tak? Seperti mana Sayyidina Umar ditegur oleh seorang pemuda, tapi dia seorang pemabuk. Ketika dia tegur Sayyidina Umar, dia tidak mabuk. Umar kata, aku wajib taat pada apa yang dia cakap. Dia betul. Walaupun dia seorang pemabuk, tapi ketika dia bercakap itu betul. Betul lah. Nak cari pemimpin macam tu senang ke? Next. Kenapa bezakan perjuangan dulu dan sekarang? Saya tak tahu. Perjuangan dulu dengan sekarang, Nabi dulu. Perjuangan Nabi sampai sekarang tu sama je.
Kan? Sebab kita ni ada blog. Tak nak cerita lah. Cerita macam ni menyebabkan kita tak selesa. Kan? Perjuangan ni kalimah la ilaha illallah. Ada anak remaja berzina. Saya tak perlu tanya dia parti mana, bapak dia bendera mana, bapak dia pakai baju apa, saya tetap wajib tolong. Itu perjuangan kita. Madrasah saya macam-macam parti ada. Dan tak pernah ada satu parti pun duduk dalam parti saya ketengahkan. Kan? Kita tetap perjuangan kita, agama kita. Lillahi ta'ala. InsyaAllah berjuang macam itulah. Supaya ni. Kan? Wallahu alam. Kalau kita dah memang taksub pada mana-mana parti, memang kita, orang cakap pun tak akan berfungsi. Nanti kita jadi gaduh. Buat apa? Nampak tak? Kamu ada kepercayaan kamu teruskan. Saya percaya bahawa setiap ini perlu disatukan. Sebab itu perjuangan Nabi yang bawa rahmatan lil alamin. Saya percaya itu. Orang tak setuju, saya tak marah. Kan? Orang tak setuju dengan pendapat saya. Kalau anda ada pendapat, jangan halang orang bagi pendapat. Kalau anda ada kepercayaan, jangan halang orang ada kepercayaan ni. Sebab kepercayaan ni tidak sampai ke tahap akidah. Faham? Simple je. Tak sampai ke tahap akidah. Kan? Sebab ulama-ulama sekarang ni pun hebat-hebat. Faham tak? Mereka berani bersuara. Bila mereka bersuara, kita tak setuju dengan suara mereka. Kan? Cuba cek diri kita ulama tak? Faham tak? Jadi kita raih seperti mana kita bersuara, orang juga ada suara. Macam guru saya pesan lah. Setiap tumbukan ada darah, maka tumbukan orang kat atas kita pun ada darah. Darah kita tetap merah, bukan warna putih. Itu masuri. Darah kita tetap merah. Faham tak? Jadi jangan tumpahkan darah sesama bangsa, sesama agama. Itu satu perkara yang Allah sangat benci. Wallahu a'lam. Next. Daripada Puan Diana Roslan 746. Ya, 746. Faris, kalau suami atau isteri yang suka maki carut, macam mana buat ya? Oh, maki carut. Kita apa lagi? Kita buat pantun lah. 2-3 kucing berlari pergi mampu kau. Dia begini. Simple je hidup kita. Hidup kita ni, kalau kita sulitkan, dia sulit. Kan? Simple je. Kalau anda dapat siapa-siapa dalam hidup anda, kan? Yang seperti itulah perangai dia. Kamu kembali pada Allah. Kamu kuatkan tembok kamu. Saya tanya pada kamu. Kalau peluru tu kena tembok pecah, peluru kena tembok pecah tak? Pecah peluru tu. Pecah peluru ke pecah tembok? Jadi kau nak buat apa sekarang? Engkau yang ditembak. Kau nak buat apa? Kukuhkan tembok tu. Jadi kau kukuhkanlah tembok hati kau. Dengan banyakkan zikir supaya kutukan, hinaan, cacian, fitnah, kata apa saja tidak akan melaratkan kamu. Tidak akan merosakkan iman kamu. Tidak menjadikan kamu seperti mereka balas balik. Kau faham tak? Orang tembak tembok tu pecah, kita buat kajian. Macam mana aku nak kukuhkan tembok tu? Tembak lagi, sekarang dah tak pecah. Faham tak? Faham? Kukuhkan tembok kamu. Tembok iman kamu, tembok hati kamu, jati diri kamu. Kukuhkanlah. Takkan nak minta cerai pula? Hei, kau kutuk aku. Faham? Next. Datuk Abah yang 9 tadi, nak tanya, dalam solat bagaimana hadirnya rahmat, dapat nikmat dan berkat? Tok Abah tanya bab tasawuf. Saya bukan orang tu, saya ni orang palat bangsat yang tak pandai. Bila kita mendirikan solat kerana Allah SWT, lain kita serah pada Allah, sebab Allah saya tahu kita level mana. Solat kita tak boleh tafsir kita level mana. Kita boleh rasa. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang hilang. Itu solat orang awam. Solat orang-orang, kan? Orang-orang yang syariat. Kan? Orang makan makrifat dan seterusnya. Mereka mempunyai. Kan? Kita nak cakap macam mana? Kita belajar yang tu je, setakat tu je. Kita tak pernah rasa durian. Takkan boleh kongsi rasa durian. Kita tak pernah rasa McDonald. Takkan kita nak kongsi macam mana cara rasa. Tak pernah masuk. Tak pernah makan. Betul? Kita tak pernah makan. Orang tak pernah makan budu. Macam nak describe rasa budu? Nampak tak? Kan? Jadi apa yang ada pada kita, kita percaya Allah tu maha adil. Dia terima kita seadanya. Dia terima kita seadanya. Kan? Sebab itulah orang tahu bahawa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dia akan lebih tenang. Tenang itulah kasih sayang Allah. Sebab tenang tak boleh dibagi oleh ulama. Tenang tak boleh dibagi oleh ustaz. Tenang tak boleh dibagi oleh pemimpin. Tenang hanya boleh dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kafir tak akan mungkin dapat tenang. Itu yang saya belajar. Tenang dan bahagia tidak dimiliki oleh orang kafir. Orang yang beriman pada Allah, yang bertakwa saja Allah kirimkan, Allah hadiahkan, Allah titikkan hati dia bahagia dan tenang. Nampak tak? Allahu Akbar. Orang yang berlapang dada dengan kekurangan diri dia dan sentiasa mencari Allah. Ketika dia berdiri, dia tahu dia adalah hamba. Ketika dia berdiri menghadap Allah, dia tahu dia kerdil. Seperti mana dia sujud, ya Allah kau maha tinggi. Ketika dia paling rendah ketika sujud. Itulah orang yang telah pun Allah angkat darjat dia. Allah angkat kedudukan dia. Tapi itu bukan untuk kita share. Kita tak tahu, kan? Itu penakrifan. Allah saja maha mengetahui. Nampak tak, Jadi nak tahu kita dapat reda Allah, tak dapat reda Allah, perhatikan perjalanan kita selepas solat.
Lepas solat terus lepak, terus mengumpat orang, terus kutuk. Adakah kamu rasa solat tadi telah berjaya menghapuskan maksiat? Atau kamu kena baiki solat anda supaya akhirnya nanti menghapuskan segala maksiat yang telah anda bina? Nampak tak? So kita periksa diri kita. Untuk kita tak tahu orang lain macam mana. Sebab setiap orang ada akaun dia. Nampak seperti mana akaun di dunia dalam bank masing-masing yang rahsia. Begitulah rahsianya kehidupan kita, yang kita tak akan mampu nak share kat orang, sebab orang takkan faham akaun kita. Faham tak? Sekali kita pandang orang tu, alah sebagai macam biasa je, gauk-gauk lagi. Kata guru saya, dia gerakkan tangan dia gauk, bermakna minda dia sedang mengantar isyarat ada gatal kat sini. Maka minda dia tidak memberi perhatian, tak dapat kekusyukan. Faham tak? Tapi itu tidak membolehkan kita menilai, oh dia gauk-gauk, dia tak kusyuk tu, solat dia batal. Tak, solat tak batal lagi tak ada pergerakan besar. Kita cerita tentang adab kita dengan Allah SWT. Kita cerita tentang keselesaan kita. Kita cerita tentang komitmen kita. Kita cerita tentang jati diri kita ketika kita solat. Sebab solat kunci dia, tiang dia. Kan? Faham ke faham? Wallahualam. Setia City Convention Center. Tok Abah, jom kita jumpa di Setia City Convention Center. Kan? Kita berkongsi, kita berbicara, kita memimpin, kita tarbiyah agar umat jadi kuat. InsyaAllah di Setia City Convention Center 24 dan 12 ni, walaupun lama tapi masih berlalu dengan pantas. Beramai orang nak pergi tapi tak daftar. Akhirnya hari ni datang, dia kata saya dah terlepas, alahai. Kan 24 dan 12 di Setia City Convention Center. Saya tunggu anda. Daftar sekarang, jangan tangguh-tangguh. Jangan sampai orang dah terpelanting, dah terpetiarap baru nak jangan. Anak saya dah besar. Ada jiran tak? Ada orang sekitar hidup anda tak? Anda kena cari ilmu supaya dia benar-benar bermanfaat untuk kita selamatkan iman orang lain. Dan saya serah pada Saudara Syafiq. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Haris. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Pak Haris dapatlah sama-sama kita ambil untuk kita sebar-sebarkan ataupun kita praktikkan dalam keluarga kita hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada soalan-soalan yang tak sempat dijawab tadi, harap mohon maaf. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Dan untuk makluman anda, Pak Haris bersiaran langsung hampir setiap hari di platform TikTok ni, di TikTok Pak Haris Motivasi dan di platform satu lagi itulah. Okey. Dan diharapkan mudah-mudahan pencerahan Pak Haris sedikit sebanyak dapatlah memberikan kita ilmu untuk sama-sama kita kekal bermotivasi, bersemangat untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Dan tujuan Pak Haris membangunkan live ni bukan kita nak mencari kesalahan, kita nak buka aib orang, tidak tuan-tuan dan puan. Anda perlulah ikuti live ni daripada awal untuk kita fahami perjuangan Pak Haris adalah untuk Pak Haris nak kongsikan ilmu-ilmu kekeluargaan, di mana Pak Haris ni telah berpengalaman hampir 26 tahun dalam bidang parenting skill, ilmu karakter, dan alhamdulillah lah berbagai kes yang telah Pak Haris bantu, kes-kes keluarga yang telah Pak Haris bantu dengan izin Allah SWT. Dan sebab pengalaman inilah Pak Haris bangunkan live ini dan nak dikongsikan dengan ilmu dengan anda semula insya-Allah. Dan jika anda ada pandangan, soalan yang mungkin anda nak kongsikan, boleh kongsikan di ruangan komen kita lah di TikTok insya-Allah. Dan jangan lupa, saya ingin ingatkan sekali lagi, anda boleh bersama dengan Pak Haris setiap hari berkaitan dengan live Pak Haris ni di TikTok Pak Haris Motivasi dalam jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang insya-Allah. Dan salam Zuhur juga kepada semua yang ada dalam live Pak Haris pada hari ini insya-Allah. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk daftarkan diri anda dan keluarga anda ke seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Haris pada 24 Disember 2023, sehari sebelum Christmas. 24 Disember 2023, bertempat di mana? Di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor insya-Allah. Cara-cara nak menyertai mudah saja, boleh pergi ke profil Pak Haris Motivasi, Pak Haris galeri ataupun staff Pak Haris, dan berhubunglah dengan kami di situ insya-Allah untuk kami menerangkan kepada anda cara-cara untuk mendaftar ke seminar bersama dengan Pak Haris, seminar keluarga bersama dengan Pak Haris pada 24 Disember ini insya-Allah. Selain itu juga, jika anda ingin menyumbang untuk madrasah Pak Haris ataupun anda ingin mendapatkan produk daripada madrasah Pak Haris, itu Pak Haris Coffee, boleh juga berhubung dengan kami di platform yang satu lagi pun ada, ataupun di profil Pak Haris Motivasi, profil Pak Haris Gallery, ataupun di profil TikTok staff Pak Haris insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dan kepada anda juga, untuk pengalaman anda, Pak Haris dah buka tawaran kemasukan untuk pelajar baru sesi 2024 untuk belajar di madrasah Pak Haris. Informasi lanjut juga boleh berhubung dengan kami daripada tim Pak Haris insya-Allah. Terima kasih tuan-puan, salam Zuhur. Mohon maaf di atas barang kesilapan, salah kata insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang buruk disandarkan pada kelemahan kami. InsyaAllah kita sama-sama perbaiki diri untuk menjadi umat yang terbaik, umat yang membanggakan dan mampu membuatkan baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.